Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pelajar tahun 2, insya-Allah hari ini kita akan sambung pembelajaran kita Pendidikan Agama Islam, Diriku Bersih. Okey. Kamu buka muka surat 73, buku teks kamu. Baik. Dekat sini kita cuba baca dulu nombor 1 ni. Yusuf, jika tiada air, adakah cara lain untuk beristinja? Baik. Seorang lelaki bertanya kepada Yusuf. Baik, apa itu istinja? Istinja itu adalah membersihkan dubur dan kubul kamu daripada najis. Apa itu dubur dan kubul? Dubur dan kubul ini adalah tempat di mana keluarnya najis. Dubur yang di belakang, kubul yang di hadapan. Baik, apa kata Yusuf? Tengok kotak nombor 2. Yusuf bilang, ada cara lain beristinja ialah, mari kita tengok apakah cara-cara istinja selain daripada air. Selalu kamu bersihkan diri kamu dengan air, betul? Menggunakan air bersih. Okey. Ada 2 jenis yang kamu boleh gunakan untuk beristinja. Yang pertama, air mutlak. Yang kedua, benda-benda kesat. Kalau air mutlak ini merangkumi air-air, contohnya air perigi, air mata air, bukan air longkang ya. Bukan air longkang, bukan air mata, teh oping ke miloping ke, tak boleh buat beristinja. Yang beristinja ni mestilah air yang suci dan diyakini bersihnya. Baik, sekiranya air tak ada, contohlah di Mesilau air tak ada. Okey, air langsung tak ada, tiba-tiba air turun dari gunung. Okey, kamu gunakan benda-benda kesat. Jadi benda-benda kesat ini terbahagi kepada 6. Ini contoh-contoh dia. Baik, kita tengok secara detail. Baik, yang pertama adalah batu. Kamu tengok, yang pertama adalah batu. Batu adalah benda-benda kesat. Pastikan batu yang kamu cari ini adalah batu yang ada 3 penjuru. 1, 2, 3 penjuru. 4 penjuru boleh? Boleh. Pastikan batu itu besar. Janganlah terlampau kecil. Jangan gunakan batu macam sebesar guli. Pastikan dia besar sedikit dan tidak terlalu besar daripada tapak tangan kamu. Senang nak angkat, senang nak cuci. Macam mana cara nak cucikan diri kamu menggunakan batu? Nanti Ustaz akan tunjuk pada video akan datang. Baik, benda yang kedua adalah kertas. Kertas adalah benda-benda kesat. Pastikan kertas tersebut tidak ada ayat-ayat Al-Quran, nama-nama Allah, nama-nama Nabi ataupun doa-doa. Pastikan kertas itu adalah kertas yang lain daripada tu. Contohnya, kertas conteng-conteng yang kamu conteng, lukis boboiboy lah, atromen lah, apa saja yang kamu conteng pun boleh gunakan. Janganlah guna kertas minyak. Kertas minyak tak boleh. Sebab dia terlampau licin. Mesti kertas yang kesat. Kemudian satu lagi, jangan guna kertas pasir. Kertas pasir ni kertas yang kesat. Calar kamu punya buntut nanti. Okey, jangan guna kertas ni, kertas yang berbahaya. Jangan guna benda-benda yang berbahaya. Baik, perkara yang ketiga, benda kesat adalah kain. Gunalah apa-apa jenis kain sekalipun, merah ke, biru ke, pink ke, apa jenis kain pun boleh. Dah lama tak pergi sekolah, baju sekolah pun dah tak muat dah, adik-adik pun tak boleh pakai dah. Nak pakai tu, pakailah pun boleh. Pastikan kain tu bersih. Kalau kamu nak gunakan kain lap piring di dapur pun boleh. Tapi kalau dah guna, buanglah. Janganlah kamu pergi ampai di dapur. Ada juga yang kasih lap piring, nanti kamu pun makan bismillah. Dan janganlah kamu pandai-pandai ambil kain sembarangan. Elok pula kamu pergi ambil kain kapan. Tahu kain kapan? Ni nak kain kapan yang kamu balut jenazah tu. Faham? Baik, benda kesat yang seterusnya adalah tisu. Ini paling terkenal sekali di mana-mana tandas. Mesti ada tisu. Kalau tak ada tisu, kalau tak ada air, kita guna tisu. Tisu ni senang nak dapat. Dekat pasar raya ada jual, dekat kedai-kedai ada jual murah-murah, pakailah tisu. Tapi kalau ada air dan tisu, mana nak guna? Guna dua-dua sekali. Pertama, gunakan air. Bersihkan kamu punya kubul dan dubur daripada najis. Kemudian, kamu laplah dengan tisu yang ada. Faham? Okey, benda kesat yang seterusnya mesti gunakan daun. Ataupun daun-daun yang kering. Daun-daun yang kering. Tak boleh cabut daun-daun yang hijau tu.
Sebab daun-daun yang hijau itu ia masih lembut, masih licin, masih berair. Kamu kena gunakan daun-daun kering. Agak-agak dekat Mesilau ada tak daun-daun kering? Banyak daun-daun kering. Mesti ada yang kering-kering. Gunakan daun ini. Sekurang-kurangnya ambillah 3 helai ataupun 5 helai ataupun 7. Okey. Pastikan kalau kamu rasa kamu berak banyak sangat, gunalah banyak-banyak daun. Okey, lapkan sekeliling dan buang. Janganlah kamu letak atas jalan raya. Naya kena kat orang. Faham? Tapi kena hati-hati kalau memilih daun. Jangan pilih-pilih terjumpa benda macam ni. Ini apa ni? Ustaz pun tak tahu. Kemungkinan binatang lah ni. Binatang yang menyerupai daun yang kering. Hati-hati. Faham? Takut-takut tengah lap-lap digigit buntut kamu merah seminggu. Baik. Apa yang seterusnya? Kayu pun boleh juga. Kulit kayu, bukan sebarangan kayu, kulit kayu. Kulit kayu ini berada pada pokok-pokok yang sudah kering ataupun pokok-pokok yang sudah tua dan nak mati. Kamu cabut dia punya kulit dia, jadikan sebagai istinja. Laplah, memanglah geli-geli. Siapa tak geli? Ustaz pun geli kalau letak satu benda dekat punggung kamu. Tapi nak buat macam mana kalau dah tak ada air? Sebab itu Islam menitik beratkan ciri-ciri kebersihan. Ambil kayu ni dan sapukan pada najis kamu. Kalau kamu terkencing, kamu dah berdehem-dehem, keluar semua kencing, ambil kayu ni, lapkan pada kamu punya kubul tu. Ataupun kamu dah buang air besar, lapkan pada dubur kamu. Tapi janganlah ambil sebarangan kayu. Elok kamu pergi dapur, kamu jumpa kayu. Kayu apa? Ni kayu manis. Jangan kamu pakai kayu manis. Kayu manis ni buat sup, buat masak-masak. Pandai-pandai kamu pakai, kena baling dengan batu dengan mak kamu. Faham? Okey, inilah antara perkara-perkara yang boleh kamu gunakan, benda-benda kesat untuk menyucikan, untuk beristinja, menyucikan najis-najis pada diri kamu. Faham? Baik, kita akan sambung. Baik, kita akan pergi pada muka surat 75. Okey. Ciri-ciri alat beristinja. Okay. Alat-alat istinja yang Ustaz terangkan tadi itu, contohnya macam batu, tisu, kertas, kain dan sebagainya itu, dia ada ciri-ciri dia. Ciri-ciri yang pertama, benda-benda kesat, batu atau kertas, mesti benda-benda yang kesat. Kamu tak boleh guna benda-benda yang licin. Contohnya, kamu gunakan kertas minyak. Kertas minyak ni, dia dah nama pun minyak, mestilah licin. Kemudian kamu gunakan apa lagi? Contohnya kamu guna kain sutera. Kain sutera ni bukan kesat, dia halus, licin pun tak boleh juga. Jadi yang pertama mesti menggunakan benda-benda kesat. Yang kedua, bukan benda dimuliakan. Contohnya makanan. Macam Ustaz cakap tadi tu. Okey, contohlah makanan pun kamu tak boleh jadikan sebagai benda istinja. Contohlah kamu sakit perut, kamu dah buang air besar, tiba-tiba dalam poket kamu ada seketul ayam. Kamu ambil ayam tu, kamu ceboklah kamu punya punggung. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Sebab itu adalah makanan. Jadi selain daripada makanan, benda yang dimuliakan, contohnya apa? Ayat-ayat suci Al-Quran. Kamu cari kertas tak ada. Kamu koyak Al-Quran, kamu jadikan alat untuk istinja. Tak boleh. Faham? Okey, itu benda-benda yang dimuliakan. Seterusnya, kamu tengok sini nombor 3, bersih dan suci. Bukan benda kotor seperti najis dan darah. Baik, contohlah kamu nak beristinja, depan kamu ada batu. Ada 2 jenis batu. Satu batu biasa, batu yang bersih. Satu lagi batu yang dah kena taik lembu. Kamu pilih antara 2. Mesti kamu ambil batu yang bersih, bukan ambil batu yang kena taik lembu. Sebab itu adalah kotor. Boleh tak kamu dah lah buang air kecil, buang air besar, kamu terberak, kemudian kamu cuci pula dengan najis kuda contohnya, ataupun ada anjing berak, kamu ambil berak anjing tu, kamu cuci punggung kamu. Boleh tak? Mestilah tak boleh. Kotor dengan kotor. Mestilah kamu cuci punggung kamu, dubur dan kubur kamu dengan benda-benda yang suci dan bersih. Kita pergi ke nombor yang keempat. Boleh menghilangkan najis, bukan benda yang licin seperti plastik dan kaca. Ustaz ulang balik. Okey, dia ulang balik. Boleh menghilangkan najis, mesti benda yang boleh menghilangkan najis. Contohlah, kamu di depan mata kamu ada plastik.
plastik tu kamu cuba buang najis kamu. Kamu cuba calit dekat punggung kamu ataupun cuci kamu punya kemaluan daripada air kencing. Dia tidak menghilangkan. Dia tidak meresap pun air kencing tu. Air kencing tu masih ada. Malah air kencing tu nanti akan terkena pada bahagian badan kamu yang lain. Tak boleh menggunakan benda-benda seperti ini. Okey? Baik. Cuba kita tengok kotak warna oranye. Syarat-syarat beristinja selain air. Yang pertama, najis tidak beralih daripada tempat asal. Contohlah, kamu kencing, keluar daripada depan kamu itu kencing, dan kencing itu tidak mengalir di peha, tidak mengalir di kaki. Pastikan kencing itu tepat pergi ke lubang jamban kamu tu. Dan kamu ambillah barang-barang kesat tadi untuk lapkan bahagian depan kamu punya pundi kencing tu. Ataupun kamu dah buang air besar, pastikan najis yang keluar itu tidak berselerak kena dekat peha, kena dekat kaki. Pastikan di bahagian yang kamu bahagian kubul dan dubur sahaja. Dan syarat yang kedua, najis masih belum kering. Pastikan najis itu masih tidak kering lagi. Kamu contohlah, kamu dah buang air besar, kamu lupa nak ambil benda-benda kesat. Lepas kamu berak, kamu pergi cari benda-benda kesat, tak jumpa. Seminggu lepas tu baru kamu teringat kamu tak cuci lagi. Tengok-tengok najis kamu tu dah kering, dah keras dah. Bila kopek pun, ya Allah, habis keras macam kayu. Jadi itu tidak dibenarkan untuk beristinja dengan benda-benda kesat. Okey, faham? Okey, itu sahaja untuk hari ini, minggu ini. Nanti Ustaz akan bagi latihan dan ikut arahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.